Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak tahun 2, untuk subjek sirah kita, minggu ke-39 ini, kita masih lagi di dalam tajuk besar kita, iaitu Fatanah. Untuk minggu ini, tajuk kecil kita ialah contoh peristiwa Nabi Muhammad SAW bersifat fatanah. Yang pertama, peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Kebijaksanaan Rasulullah SAW telah dapat menyelesaikan pertikaian yang berlaku dalam peletakan Hajarul Aswad ke tempat asal. Dalam peristiwa ini, telah berlaku pertikaian atau perbalahan antara ketua kaum Quraisy yang mana mereka berebut untuk meletakkan batu Hajarul Aswad ke tempat asalnya, iaitu di mana? Di penjuru Kaabah. Jadi, apa yang Nabi buat? Nabi telah membentangkan kain serbannya, kemudian baginda meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah kainnya. Kemudian, semua ketua-ketua kaum Quraisy diminta memegang bucu kain dan sama-sama mengangkat dan dibawa ke Kaabah sampai di Kaabah. Sampai di Kaabah, Nabi mengambil sendiri batu Hajarul Aswad dan meletakkan sendiri ke tempat asalnya. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Persaudaraan kaum Aus dan Khazraj telah menjadikan masyarakat di Madinah hidup dengan aman. Siapa kaum Aus dan Khazraj ni? Aus dan Khazraj ialah daripada kaum Ansar, iaitu penduduk asal kaum Madinah. Tetapi dua kabilah ini selalu bergaduh sehingga menyebabkan peperangan selama bertahun-tahun lamanya. Jadi, tindakan Rasulullah SAW untuk mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj adalah bertujuan untuk menjadikan kehidupan di Madinah lebih aman tanpa berlakunya pergaduhan. Dan akhirnya, ia menjadi titik permulaan kehidupan yang harmoni di Madinah. Strategi berhijrah Rasulullah SAW. Dekat sini ada kesilapan ejaan. Dekat sebelah ta ni patutnya ada ya. Jadi ejaannya strategi. Rasulullah SAW tidak menggunakan jalan biasa semasa berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW tidak menggunakan jalan biasa yang selalu digunakan masyarakat Arab untuk ke Madinah. Dan Rasulullah SAW juga telah mendapatkan bantuan Abdullah bin Uraikid, seorang yang bukan beragama Islam sebagai penunjuk arah. Walaupun bukan beragama Islam, tetapi dia tidak membocorkan rahsia tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan strategi Nabi Muhammad menggunakan jalan lain telah menyelamatkan baginda dari bertembung dengan penduduk Mekah semasa peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang keempat, peristiwa pembukaan kota Mekah. Rasulullah SAW menyusun strategi. Ini ejaan strategi yang betul ya.
Macam tadi yang saya tegur tu salah ejaannya. Patutnya ada ya dekat sebelah ni, sebelah ta. Rasulullah SAW menyusun strategi untuk menakutkan musyrikin Mekah sebelum memasuki kota Mekah. Ini ialah semasa peristiwa Rasulullah SAW dan orang Islam hendak memasuki kota Mekah. Rasulullah SAW telah menyusun strategi agar dapat memasuki kota Mekah tanpa berlaku pertumpahan darah. Jadi, disebabkan itu, Rasulullah SAW telah mengarahkan untuk menyalakan banyak unggun api yang besar ketika mereka bermalam di Maruz Zahran, yang mana ianya bertujuan untuk menimbulkan rasa gerun kepada musyrikin Mekah. Dan strategi ini telah berjaya melemahkan semangat musuh. Abu Sufyan pada masa itu sedang meninjau kekuatan musuh dan melihat unggun api yang besar dinyalakan. Dia merasakan tentera Islam sangat kuat dan tidak mampu untuk mengalahkan mereka. Malahan, ketika peristiwa pembukaan kota Mekah ini jugalah Abu Sufyan telah memeluk Islam. Yang kelima, pembinaan pasar orang Islam di sebelah pasar orang Yahudi. Ada kesilapan ejaan juga di sini. Hamzah ni setara. Hamzah ni sepatutnya di bawah ini setara. Bertujuan untuk memperkenalkan sistem jual beli Islam yang bebas dari penipuan. Okey, apa tujuan sebenar pembinaan pasar orang Islam ni? Okey, adakah untuk mewujudkan persaingan dengan orang Yahudi? Tak, ya. Okey, ianya bertujuan untuk memperkenalkan sistem jual beli Islam yang bebas dari penipuan. Ini kerana sebelum itu, perniagaan yang dijalankan oleh orang Yahudi lebih banyak mengamalkan riba, tidak jujur, tipu sukatan, menipu timbangan, mengkhianati perjanjian jual beli dan sebagainya. Maka disebabkan itu Rasulullah SAW telah mencadangkan dibina pasar sebelah pasar Yahudi. Tujuannya untuk menunjukkan contoh ikutan kepada orang Yahudi cara perniagaan yang sebenar berlandaskan Islam. Yang terakhir, nombor 6, membentuk Piagam Madinah. Rasulullah SAW telah membentuk Piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting dalam menyatupadukan penduduk Madinah. Apabila Rasulullah SAW tiba di Madinah, Rasulullah telah mewujudkan Piagam Madinah, iaitu perlembagaan bertulis pertama di dunia yang juga dikenali dengan Sahifah Madinah. Apa yang terdapat dalam Piagam Madinah ialah prinsip-prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Sekian, itu sahaja untuk subjek sirah kita pada minggu ke-39. Saya minta maaf atas kelewatan saya menyampaikan PDPR kita. Saya harap awak semua boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.